dirinya daripada hanger nombor 3. Dan ini satu benda yang menarik sebenarnya. Kalau visual ni sebenarnya dijalankan secara AR. Kalau anda lihatkan di bahagian kiri dan kanan di mana ada logo-logo tim itu adalah real life punya props, bukannya digital. Dan lampu-lampu itu juga adalah lampu-lampu yang real. Dan di sinilah penerbangan awal daripada 4M akan turun terlebih dahulu. Perlawanan garis penerbangannya akan pergi ke Puerto Paraiso sama dengan di bahagian daripada utara ke selatan. Secret akan turun di water treatment. Ini satu benda yang mereka lakukan di PMGC Corona Power. Dulu di PMGC Liga mereka turun di Pecado tapi seringkali kalah ataupun seri lawan dengan pasukan BTR. Team Secret di tengah-tengah circle. Ya, ini antara salah satu benda yang agak menarik untuk pasukan mereka dan pastinya mereka akan berasa sangat-sangat gembira kali ini. Tetapi Zeus, kita dapat lihat tadi Yul telah pun naik ke top 5 fragger kita, top 5 killer kita tadi dengan 23 kill, naik satu anak tangga. Bukan satu anak tangga, beberapa anak tangga juga naik ke atas melepasi eye shot sebentar tadi. Antara satu perkara yang baik juga untuk pasukan Zeus waktu qualifier. Zeus ini antara salah satu pasukan, jika dia bermain di weekend, mereka adalah pasukan yang pastinya akan dapatkan poin yang lebih daripada 10 ataupun memang konsisten lah kalau dekat weekend ni. Kali ini mereka berjaya juga sebenarnya memberikan gameplay yang sangat-sangat hebat dan juga mampu untuk membuatkan pasukan-pasukan lain yang mampu buat pasukan lain tersakiti. Jika mereka merusuh, sebenarnya mereka mampu untuk mendapatkan wipe satu squad dengan mudah juga. Kadang-kadang mereka yang terkena wipe, tapi itu perkara biasa. Dan boleh dikatakan sekarang ni kebanyakan pasukan mempunyai kelebihan masing-masing. Sukar sebenarnya untuk kita menilai mereka daripada pandangan kasar. Memang susah sebenarnya untuk kita nak tahu. Kadang-kadang mereka ni boleh tiba-tiba comeback. Contohnya macam Bigetron pada hari semalam. Ya, memang betul tu. Satu keajaiban boleh berlaku bila-bila masa saja dalam game ini. Miramar antara satu tempat di mana keajaiban tu boleh berlaku. Pasukan yang berada di belakang tiba-tiba saja dapat 35 poin, 40 poin ke, walaupun setakat ini saya rasa tak nampak lagi lah pengumpulan markah yang lebih daripada 30 poin. 30 poin seakan-akan menjadi limit ataupun pengakhirannya setakat ini. Yang baru saja diambil oleh Footballers tadi, saya rasa antara kill dan point total yang paling banyak sekali. Sebab kita tengok sekarang ini memang ramai orang yang lebih menjaga tepi kain sendiri lah. Bukan jaga tepi kain sendiri, tapi menjaga mereka punya keselamatan sampai ke akhir supaya tidak tertusun. Dan lebih baik mereka dapatkan markah yang pasti, iaitu markah daripada placement, daripada kill. Walaupun game ini mungkin akan berubah 180 darjah. Ya, para boy, setelah mereka tahu mereka dikeluarkan agak awal, pasti mereka cuba untuk melakukan satu perubahan. Tapi para boy dengan 3,998 total damage, total kill 15 kill. Longest distance kill ialah 178 meter. Ini merupakan pusingan kita yang kedua untuk hari ini. Dan dapat saksikan Frozen telah pun diberikan sakan daripada si Sinister dengan M16. Dia pakai Frozen, masih lagi hidup, masih lagi mampu untuk melarikan diri ke kiri ke kanan. Tapi Sinister takkan mampu untuk dapatkan knockdown tersebut. A1 Esport antara pasukan yang paling sekali suka memberikan sakan terhadap pasukan Bigetron ketika qualifier. Hari itu pun mereka ada jumpa juga sekali, tapi mereka yang didatakan oleh pasukan Bigetron ketika itu. Dan setelah itu kita dah nampak dah pasukan A1 Esport ini akan mengganggu Bigetron Red Raiders. Mungkin ketika qualifier mereka akan melalui satu tempat yang sama ataupun rotation yang sama seperti pasukan Bigetron. Tapi kali ini mereka seakan-akan telah pun mengubahkan ataupun melakukan satu keunikan yang baru. Mereka jarang pula bertemu dengan pasukan daripada Bigetron tersebut. Tapi malangnya kita juga tak nampak sangat diorang kat mana. Ya, tapi memang itu satu strategi yang sering kali dilakukan oleh beberapa tim, iaitu pergi ratakan awal ketika dalam qualifier ataupun liga lah sebenarnya untuk PMGC tu. Dalam liga, kenapa ada beberapa pasukan ni mereka nak pastikan pasukan tu tusun supaya mereka tak boleh masuk Super Weekend. So bila tak boleh masuk Super Weekend, tim tu akan markah sangat-sangat kurang bila main dalam liga nanti. Tetapi di dalam PMGC Grand Finals tidak ada benda tu berlaku. Maksudnya kalau kita tusun ke orang tu pun tak semestinya dia akan terkeluar ataupun markah dia tak dapat nak kejar balik, sebab dia boleh kejar bila-bila masa. Jadi untuk mana-mana pasukan buatkan satu single target, maksudnya okey, hari ni target kita nak jatuhkan tim X ataupun tim Y, tak perlu lakukan strategi itu lagi. Jadi pasukan-pasukan ni lebih menjaga
dan mereka punya placement sendiri. Jadi mereka kena jaga keselamatan. Kalau kita lihat macam A1 dengan Corina Power yang memang duduk sebelah-sebelah sekarang ni, memang dua pasukan yang menjadi masalah kepada BTR. Tapi masalahnya kalau mereka nak buat benda yang sama seperti mereka lakukan di dalam PMGC Liga, mereka akan kurangkan point mereka sendiri sebab mereka mungkin kalah. Kalau dekat dalam PMGC Liga tu, kita buat benda tu supaya kalau kita dah boleh masuk Super Weekend, buat apa kita nak buat lagi kan? Ataupun kalau kita dah masuk Super Weekend, kita buat benda tu supaya pastikan tim lain tak boleh masuk Super Weekend. Tapi di sini tak ada benda yang dinamakan Super Weekend, tidak ada league play dan sebagainya. Jadi semua orang kena main dalam taraf dan strategi terbaik mereka. Yep. Dan itulah dia Namatik dia akan dapatkan Raum dengan menggunakan mini 14 sebentar tadi. Satu tembakan jauh yang begitu mantap sekali telah pun dilepaskan daripada si Matik Navi. Kali ini mereka cuba untuk dapatkan footballist. Tadi footballist dapatkan mana-mana chicken dinner. Jikalau satu orang pemain beruskan footballist terkeluar terlebih dahulu, antara salah satu perkara yang agak baik untuk beruskan Navi. Tapi Navi tak ada, dia tidak akan berjaya untuk dapatkan kill tersebut. Hanya Old Boy sahaja dan juga rakannya Tixi di bahagian kanan sini saja yang telah pun menerima damage yang tertinggi. Tapi tidak mencukupi untuk menjatuhkan pemain-pemain pasukan Navi. Cuma Tixi, mereka seakan memilih untuk bermain dengan lebih dekat terhadap pasukan footballist. Seperti mereka inginkan kemenangan atau mereka inginkan pasukan footballist sebagai hadapan ini. Matik terkena sikit lagi daripada Silovazin. Kedua-dua belah pihak hanya bermain jarak jauh saja, jarak medium saja di antara satu sama lain. Tapi daripada bahagian bulatan di bahagian kiri kita masih lagi tim Serikat berada di bahagian dalam bulatan dan kebanyakan pasukan akan masuk daripada bahagian bawah. Pasukan ESL, pasukan Corina Power, Airwolf paling jauh macam biasalah. Airwolf ni tiba-tiba je mereka antara salah satu squad yang paling jauh, suka bermain-main di kawasan zon biru terlebih dahulu. Dan kadang-kadang mereka ada kemungkinan untuk masuk ke dalam circle dengan selamat. Semalam mereka dapatkan winner-winner chicken dinner untuk map Sunhawk jika tidak silap saya. Ya, memang betul tu. Ini adalah pasukan boleh sekali pemenang chicken dinner baru saja sebentar tadi telah pun menjumpai satu tempat yang agak baik. Dan footballist ni memang kalau kita lihatkan strategi mereka sedikit bertukar, di mana mereka akan prioritikan lokasi. Itu adalah tempat mereka ataupun gameplay mereka yang paling utama. Mereka nakkan tempat yang terbaik dan mereka sanggup untuk lakukan apa sahaja untuk dapatkan tempat, bukan untuk cari kill. Kalau kita lihatkan daripada permainan mereka, mereka lah antara beberapa pasukan di Vikendi yang duduk di luar begitu lama, rotation sampai ke circle keempat pun masih lagi rotate sampai ke circle ke berapa-berapa. Asalkan diorang dapatkan positioning yang sangat baik. Posisi adalah yang menjadi priority. Tapi di sini mereka dah dapat tempat yang mereka rasakan terbaik, iaitu tempat Team Secret Water Treatment. Tetapi Navi pula melakukan satu benda di mana mereka mengasingkan keempat-empat player mereka di tempat yang jauh. Mereka akan dapat lebih banyak coverage. Tapi risikonya di sini ialah kalau mereka terjatuh satu orang, akan menjadi sangat sukar untuk diselamatkan. Ya, risiko itulah benda yang seringkali sukar sebenarnya untuk diambil oleh mana-mana pihak. Tapi Zeus akan juga melakukan satu pergerakan daripada satu compound ke satu compound. Tapi Cosmos sedang melihatkan perkara ini berlaku di hadapan mukanya dengan agak mudah sekali. Tapi Godless cuba terjatuh terlebih dahulu. Kenderaan tersebut akan ditinggalkan oleh si Godless yang akan terpaksa keluar dari kenderaan ini, mengakibatkan mereka semua telah pun peka bahawa pasukan TSJ sedang berada berdekatan. Cosmos akan mula untuk mengambil bahagian gudang. Mungkin dia cuba terus melakukan satu rotation, satu flank daripada si Cosmos dengan menggunakan M416. Beliau sekarang ini 39 bullet saja ada di dalam senjata beliau sekarang ini. Pergerakan beliau agak kemas kali ini, tapi si Godless dia seakan dia dah baca dah perkara ini mungkin berlaku. Dia dah boleh mengagak. Jadi satu buah masap, dua buah masap telah dilemparkan di bahagian kanan dan kiri beliau bagi membina satu laluan untuk masuk ataupun untuk pergi bersama-sama dengan rakannya ke tempat yang agak selamat. Abeldi bakal balas diberikan ke bahagian atas bukit tersebut. TSJ kali ini mereka memilih untuk bertindak terlebih dahulu, tidak mahu untuk mengambil sebarang risiko, dan mereka tahu masih lagi ada 64 orang pemain, semua pasukan masih hidup. Tiada sesiapa pun yang telah pun dikeluarkan kali ini. Tapi iShot dia mendapatkan satu kejatuhan dan Raum. Kali ini mereka nak membalas dendam. Mereka tadi terkena dengan pasukan footballist dan kali ini footballist pula akan kehilangan seorang pemain terlebih dahulu. Ya, dia memang saja nak bagi mulut kau masin sikit. Tak ada orang pun jatuh, pop mati jatuh. Tapi Raum jadi mangsa first blood pada waktu ini dijatuhkan oleh Team Secret. Dia katakan sebab mereka Team Footballist dia rotate ke tempat Team Secret itu water treatment, akhirnya mereka akan terkena. Tapi kalau kita lihatkan circle ni memang hard shift sedikit, dan salah satu daripada pemenang chicken dinner di tempat ini iaitu pasukan ASL akan turun
daripada bahagian bawah tu dia akan naik begitu jauh sekali dan kita lihatkan rotation mereka akan dihalang oleh Aerowolf yang juga bermain di luar circle pada waktu ini. Tapi adakah backup untuk pasukan Aerowolf sudah ada? Tidak, belum sampai. Dan Hazelnuts akan dijatuhkan begitu saja pasukan ASL. Mereka tahu cara untuk menang tempat ini kerana mereka dah pernah lakukan dan mereka akan bermain lambat sedikit. Tapi Aerowolf, mereka tidak akan terlalu kecewa. Terlampau berisiko tinggi. Lagi-lagi jika bulatan itu sangat-sangat kecil, sukar sebenarnya untuk bergerak satu masalah. Tapi jikalau pergerakan mereka diganggu pula oleh pihak musuh yang telah pun bersedia di bahagian dalam, ataupun tiba-tiba jikalau mereka nak bergerak, datang juga pasukan berbeza di bahagian kiri, sudah dua-dua pastinya akan tergamam, lalu mungkin akan terus lawan antara satu sama lain terlebih dahulu. Tapi benar yang dikatakan oleh Jay sebentar tadi, kalau ada satu orang pemain ataupun guna power breaker rotate bahagian kanan hujung ke bahagian atas, tak ada siapa pun kat atas tu, memang kosong. Tempat tu paling kosong sekali. Memang saya rasa jikalau betul lah yang dilakukan daripada pasukan guna power, mereka akan masuk dengan sangat-sangat selamat. Tapi TSJ mereka telah pun berada di bahagian atas. Dan kalau kita lihatkan sekarang ni, seakan-akan pasukan Gunda Power telah pun masuk terlebih dahulu berkaitan dengan pasukan Iwan. Bigetron juga ada berhampiran. Tak, ini pasukan TSJ. Jadi mungkin betul pasukan Gunda Power dia dah rotate sedikit bahagian kanan. Dan Team Secret, dia akan dapatkan circle. Tapi circle berada sedikit saja dari kawasan mereka. Bukanlah sedikit, mereka dah ada betul-betul di bahagian dalam belatan. Mereka boleh bergerak sedikit kawasan depan untuk memastikan circle yang seterusnya mungkin tarik terhadap pasukan mereka. Itu betul. Tetapi kalau kita lihatkan Team Secret, saya rasa tidak perlu untuk pergi bergerak terlalu awal kerana semua orang pun sekarang ini sedang rotate dan mereka kena utamakan penjagaan kawasan mereka itu daripada ditakluki oleh orang-orang lain. Dan mereka boleh gunakan peluang ini juga untuk farm kill, untuk berkebun kill dekat situ sebab orang semua akan masuk, mereka akan lalu di bahagian kiri dan kanan Team Secret. Kalau mereka dapat seperti yang dia katakan, Mak Toy dapat satu kill untuk dia. Satu knockdown lah, tapi bukan lagi confirm kill kerana kita lihatkan Matic akan berada dekat dengan All Boy. Tapi tembakan daripada ASKS Mak Toy, benda yang sangat-sangat bahaya. Yuhai juga akan berada dengan Rex. Formasi 2-2 mungkin diambil oleh Team Secret. Tapi nampak macam ada lagi orang dekat situ. 2K akan dijaga oleh Liquid. Kali ini mereka menukarkan Microboy dengan Liquid balik setelah melihatkan dividen permainan mereka lebih tinggi apabila melaburkan seorang Liquid dalam tim mereka berbanding dengan Microboy. Tetapi kita lihatkan ke mana mereka daripada Toria Mahada ni nak bergerak. Satu kita dah ada dah untuk Bigetron kali ini. Dan mereka akan teruskan saja pergerakan terlebih dahulu. Tapi Laksi dia akan ambil loot King. Dia terdapatkan oleh CIC. Bahkan mantap daripada satu keadaan yang jauh. Tapi Nova, XQF, King dijatuhkan. Zeus berada di bahagian belakang. Lihat pula oleh pasukan PW888. IC akan dapatkan terus kill terhadap si King. Nova, XQF, mereka kali ini akan dihimpit dan dikepit daripada dua arah. Jimmy cuba-cuba untuk bergerak ke hadapan, tapi masalahnya kedudukan Jimmy ni di kedudukan yang agak terbuka. Agak sukar sebenarnya untuk dia terus bergerak masuk ke dalam belatan dengan selamat. Ada reban di bahagian hadapan, tapi Jimmy dikawal rapi oleh si Stop dan juga rakan-rakan pemain daripada pasukan PW888. Tembakan memberikan masih lagi akan lepaskan terhadap si Jimmy. Tapi penukaran tempat dilakukan terlebih dahulu daripada si Stop. Jimmy sempat pergi ke kawasan reban tersebut, tapi Zeus dia akan sampai daripada bahagian atas. Dan sekarang ini kebarangkalian untuk pasukan Nova SQF dikeluarkan dengan awal. Sekali lagi itu kelihatannya agak tinggi. Zeus akan cuba untuk mengawal kedudukan atas ini. Tapi mereka sedar sekarang ini belatan akan berada di kawasan yang lain. Jadi mereka akan memilih untuk bergerak masuk ke dalam belatan kita terlebih dahulu. Nova SQF pastinya mungkin akan ditinggalkan dengan lebih selamat. Tapi adakah perkara itu akan berlaku? Ya betul, Zeus. Dia tidak akan memindahkan lagi pertempuran di kawasan ini. PW888 sahaja yang akan lawan dengan pasukan Nova XQF 3 lawan 4. Jadi mari kita saksikan siapa yang akan menang di antara Nova SQF bersama-sama dengan PW888. Oh ya, memang betul-betul Nova SQF kena pun. Nampak gaya Team Secret sudah tidak dapat circle. Mereka perlu bergerak ke atas sedikit. Dan itu merupakan satu kawasan yang agak berbahaya untuk pergi. Kalau kita lihatkan daripada permukaan yang ada itu, ada sebahagian-sebahagiannya tempat untuk bersembunyi. Tetapi BTR Liquid akan dijatuhkan pada ketika ini oleh pasukan Konina Power. Memang mempunyai banyak kuasa kuda di situ. Black White dengan Micro Uzi lebih mudah untuk menembak. Tapi Nova SQF nampaknya akan cuba meratakan pasukan PW888. Walaupun mereka ada 3 orang saja, tapi mereka nampakkan two stops sekarang akan dijatuhkan. Hanya tinggal Jiwi dan satu lagi player yang berada jauh di belakang. Nova SQF begitu garang sekali. Mereka tahu mereka pun kena rotate, tapi sebelum mereka rotate, mereka kena selesaikan masalah di belakang ini. ISIS dengan
M762. Tadi mereka ada 4 orang, tiba-tiba saja nampak seperti mereka yang ada, nampak seperti Nova SKF yang ada majority kuasa di sini. Sebab Nova SKF tadi mereka tusun dengan awal, jadi mereka kena pastikan mereka ada markah di dalam game ini. Tapi Jinan berjaya menjatuhkan Matic. Dan sekarang kita melihatkan Q-Smoke. Oh, tapi dia seorang saja dekat sini. Entah apa yang difikirkan. Matic juga akan dijatuhkan pada waktu yang sama. 2 kill, 3 kill untuk pasukan RQ. PW88 telah pun dilupuskan oleh Nova SKF. Dan pasukan Navi juga dijatuhkan 2 orang. Jinan dapat diselamatkan pada waktu ini. All Boy akan tinggal bersama dengan Tik Z sahaja. Jadi ini mungkin akan memberikan keselamatan sedikit untuk Team Secret rotate. Yup, mereka akan rotate di bahagian bawah. Tetapi ada halangan daripada pasukan RQ kalau mereka pergi kanan lebih menakutkan. Ada Football, ada A1 dan juga ada 4AM. Yap, Team Secret mereka kena pilih jalan yang paling sesuai sekali. Harapan mereka ialah jalan raya. Tak tahu adakah Secret akan berani untuk lalu di kawasan jalan raya tersebut. Di bahagian kanan ialah kawasan Bukit Bakau. Itu juga akan menjadi satu masalah besar. Tapi Jimmy baru saja dapatkan Dante dengan menggunakan Mini 14. TSJ berdepan dengan pasukan Konina Power. Pemain daripada pasukan Footballis. Akan-akan ada seorang pemain telah pun jatuh ke tepi dalam 2 orang pemain saja yang tinggal. Suk berjitra dapatkan Sinister sekarang ini. Tembakan jauh yang mantap sekali. Suk terus mengambil 1 kill terhadap si Sinister. 1 kill telah pun ada di tangan mereka. Tinggal 15 pasukan. 5 orang pemain tapi dia menetapkan Paraboy dan Footballis. Apa yang terjadi? Mereka satu skuad rata begitu sahaja. Diratakan oleh 4AM sebenarnya. Kurang pasti apa yang berlaku. Tapi Nova SKF terkeluar meletup begitu saja. Kurang pasti apa yang berlaku kepada Nova SKF, melainkan mungkin satu kenderaan meletup itu yang berlaku. Sebentar tadi apa yang dia kill feed kita ceritakan, kita tidak ada visual, mungkin kita akan lihat pada highlight sebentar lagi. Tapi A1 Esport G69 juga dijatuhkan meninggalkan Jack saja rasanya waktu ini. Yes, Jack saja. Dan dia perlu naik ke atas. Ini merupakan satu perjalanan yang mustahil. Dan itulah orang katakan gunung yang paling sukar untuk didaki oleh Jack. Satu hill dinamakan mustahil. Memang mustahil. Tapi Ernie baru saja dijatuhkan tadi dan iShot mengambil kill tersebut. Ronald Ray berjaya dapatkan si Joker. Law pula akan menghabiskan Dwight si Beer. Beberapa orang pemain pasukan RRQ telah pun hilang. Tinggal 2. Seorang pemain RRQ telah dijatuhkan. Soulkey dijatuhkan terlebih dahulu. G9 terkena satu kejatuhan dengan headshot. Tapi G9 akan terus diantar pulang ke lobby oleh Matoy. Team Secret mereka mengumpul 1 kill. Lebih 1 kill sekarang. Tapi Lutz nyawanya lasit. Footballis pastinya kali ini mereka keluarkan dengan agak awal. Tapi first aid kit akan sempat untuk digunakan pakai oleh si Lutz. Dan dia mungkin akan dapat masuk ke dalam belatan sedikit. Tapi Hasaki sedang menunggu. Dan bahkan lepaskan bahagian depan. Tapi Lutz telah pun bersedia. Hasaki juga telah pun bersedia. 1v1 sekarang ini. Kedudukan yang akan menarik untuk Hasaki. Dan itulah dia kemenangan mudah untuk si Hasaki. Tempat tertinggi pastinya Footballis akan dikeluarkan terlebih dahulu di tempat ke-14. A1 Jack sedang berada kawasan luar. Dan Ronaldo pula akan dapatkan Cherry daripada pasukan Abrupt Slayer Heaven. Potato dan Circle yang seterusnya akan bergerak ke kawasan kanan. Dan jikalau pasukan Secret mampu untuk gerak ke kawasan kanan dan menghabiskan pemain-pemain RRQ, mereka mungkin boleh masuk ke dalam bulatan dengan selamat. Oh, tapi nampak gayanya macam Team Secret dengan satu momentum yang sangat tinggi. Mereka baru saja menjatuhkan pasukan Alpha 7. Pada waktu ini Navi berada di sebelah mereka, di belakang mereka ada pasukan RRQ. Tapi Circle ini memang betul-betul berpihak kepada pasukan 4AM kalau kita lihatkan, sebab mereka berada di satu permukaan muka bumi yang sangat-sangat cantik untuk mereka bersembunyi daripada segala kemungkinan-kemungkinan yang berlaku. Kalau kita lihatkan, berat lebih ke barat untuk player-player ini masuk, di mana pasukan di bahagian kiri tidak perlu fikirkan terlalu sangat. Dan Alpha 7 mereka menghadapi cabaran demi cabaran oleh Team Secret, tapi gunung ini sangat-sangat sukar untuk didaki oleh Team Secret. Bagaimana mereka ingin mengatasi perkara ini? D2E nampak gayanya telah pun berputus asa untuk pergi push in ke depan. Dia akan main hit up sahaja. Tapi untuk Team Secret mereka kena mencari satu jalan di mana di dalam bukit ini mereka boleh menyelinap ke atas pasukan A7 ataupun Alpha 7. Alpha 7 kena menghadapi cabaran daripada Navi dan juga Team Secret. Dan jika Team Secret sedar sebenarnya sekarang ini di bahagian atas bukit tersebut ada seorang pemain, mungkin mereka akan merancangkan satu gerakan naik bahagian atas merusuh secara terus saja 4 kill. Telah pun ada untuk Team Secret Mafioso dengan M416 tangan beliau di bahagian harapan Navi. Masih lagi ada 2 orang pemain, seorang pemain mereka cuba untuk dibantu terlebih dahulu RRQ. Mereka pastinya akan pusing jauh. Tapi si Secret mereka kena langgar juga si Alpha 7. Lagi-lagi si Senateka ni, jika dia dah dapatkan Senateka, pastinya kedudukan yang terbaik sekali akan dipimpin, akan diperolehi oleh pasukan mereka. Potato bersorangan ke kawasan ini. DA juga sedang berada di kawasan sekeliling. Potato satu bom tangan dilempar ke bahagian hadapan, cuba untuk kena terhadap si Kobe.
sekali. Kena kedua-duanya sekali. Selamat datang ke lobby dan Potato mendapatkan segala-galanya sekarang itu. Tapi keadaan itu telah mengakibatkan pasukan Alpha 7. Mereka seperti menyedari ada sesuatu yang sedang berlaku di bahagian bawah. Airwolf, masih lagi ada dua orang pemain yang berdiri. Bigetron, sekali lagi mereka akan dijaga pula oleh pasukan TSJ. Axel dijatuhkan oleh si Potato. Tembakan dia begitu mantap sekali. Axel akan terus jatuh pulang ke lobby. Tapi Zenateka cuba terdapatkan Donald Leibler. Sekarang ini Rex telah dijatuhkan oleh Zone Biru. Dan saya rasa dua orang pemain pasukan Secret dijatuhkan oleh Zone Biru sahaja. SL dikeluarkan cepat yang ke-12. Satu pergerakan agak malang sekali. Tim Secret tinggal seorang pemain saja lagi yang berdiri. Yuhai juga telah berjatuh di tangan Zone Biru. Apa yang terjadi untuk pasukan Secret kali ini? Kurang pasti apa yang terjadi. Mungkin mereka berputus asa untuk naik ke atas kerana mereka tidak ada cara, ataupun mungkin mereka tinggalkan satu orang bersama dengan sebanyak-banyaknya first aid kit. Sebab kalau kita lihatkan daripada permukaan muka bumi itu memang sangat sukar untuk dia panjat. Boleh dikatakan agak impossible, agak mustahil. Jadi mereka menggunakan satu strategi yang agak baik saya rasa ketika ini. Sebab baru circle kelima, dia boleh makan circle ni. Tapi kita kena tengok siapakah yang terakhir itu. Mungkin iShot tak silap adalah player yang pegang first aid kit yang sebanyak-banyaknya. Sebab kita nampak Mato jatuh, kita nampak Rex jatuh, kita nampak Yuhai jatuh. Jadi dia akan pegang sebanyak-banyak malang sekali untuk Team Secret. Memang iShot. Tapi kita tahu circle di Miramar ini bukan sama seperti circle yang berada di Sunhawk ataupun Vikendi dan sebagainya. Ia lebih sakit. Dia mungkin mereka tidak cukup first aid kit, mereka tinggalkan diri mereka di belakang circle. Tapi nasib baik juga mereka dapatkan tempat yang agak baik sedikit lah. Dengan 4 kill yang mereka ada, mereka akan dapat 5 markah minimum. Ya betul, tapi 4AM sekarang ini mereka boleh dikatakan antara salah satu pasukan yang mendapatkan juga kill yang terbanyak ketika di map Miramar. Hari yang pertama saya rasa mereka tak dapatkan poin yang banyak, tapi ketika qualifier mereka pernah dapatkan lebih daripada 20 kill di map Miramar sahaja. Dan kali ini jika mereka mampu untuk bertahan kedudukan mereka, di mana sekarang ini memang benar pasukan 4AM mereka mendapatkan circle. Mereka boleh untuk duduk di kawasan tersebut dan gembira menunggu saja kemarahan pemain-pemain daripada pasukan yang lain. Tapi Bigetron mereka sedang dimamah oleh Zone Biru. Sedikit demi sedikit nyawa mereka akan dimakan. Tapi anda belum tahu, tadi kita lihatkan seakan-akan pasukan Secret mereka ketandusan daripada segi kelengkapan ataupun kelengkapan daripada pemulihan ataupun utilities pemulihan mereka macam tak ada langsung, mengakibatkan mereka telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh Zone Biru sahaja. Tapi Yol habis oleh si Laksi. Tinggal hanya beberapa pemain saja lagi daripada pasukan Bigetron, iaitu si Ryzen saja lagi yang berbaki untuk pasukan Bigetron. Malang sekali Bigetron kali ini juga telah pun disekat daripada berbagai arah, tapi sekurang-kurangnya mereka sampai ke top 4 untuk minit yang ke-23. Ya, memang betul tu. BTR perlukan konsistensi dan mereka tentunya tahu ada 12 orang, mungkin sekali mereka sudah pun nombor 5 ataupun 4 dan sebagainya. Jadi untuk Bigetron terkeluar pada waktu ini, kalau kita lihatkan segala-galanya yang mati dekat sini adalah dikalkulated ataupun dikira secara baik-baik. Kalau kita lihatkan bagaimana Team Secret tadi, mereka sanggup untuk membiarkan diri mereka mati. Satu ialah mereka akan menafikan markah mereka kepada tim-tim lain. Satu lagi ialah mereka dah tahu dah mereka punya markah lebih tinggi daripada pasukan Digital Athletics, sebab Digital Athletics mati awal. Jadi bila dah tahu information bahawa mereka punya markah tu lebih tinggi daripada pasukan Nova SKF, daripada pasukan KDA, bagi saya Secret telah melakukan satu perkara yang sebaik-baiknya mungkin. Dan begitu juga dengan pasukan BTR. BTR pun tahu bahawa okey, markah kita dah tinggi sedikit daripada pasukan-pasukan yang kita kejar ni, kecuali 4AM. 4AM memang terlalu kuat, dia ada 4 orang. Jadi kita biarkan 4AM tu menang dulu dan kita kejar nanti. Ya betul, kita kejar nanti. Tapi 2 kill telah pun ada untuk pasukan Juicy Sport Alpha 7. Mereka tersekat di tengah, 2 orang pemain saja yang masih lagi berdiri. Tapi bom tangan daripada si Mafioso tepat sekali terkena terhadap CIC. Dan pastinya ada lagi satu bom tangan akan dilemparkan. Tapi jika Law ini bijak, dia akan lemparkan ke bahagian kanan. Van menerima tekanan, menerima desakan daripada pak musuh yang sedang berada di bahagian bawah. Yu sebenarnya yang cuba-cuba untuk memberikan desakan tersebut. 4 lawan 2 di dalam situasi ini di mana Alpha 7 mereka sedang berada di kawasan luar bulatan. Pasukan 4M sebenarnya telah pun berada dalam bulatan kita seterusnya. Mereka juga dapat ke tempat yang tertinggi dan pastinya kelebihan sekarang ini akan terletak di tangan pasukan 4M. Tembakan yang mantap di lama sab tersebut dapat satu jatuh. Jatuh dilakukan oleh Simpson. Begitu mantap sekali dengan insting yang begitu betak dan begitu tinggi daripada beliau. Dia dapatkan lebih kurang 2 ketika knockdown. Tinggal pilihan terakhir dan rata begitu saja. Pemain tersebut diratakan oleh pasukan 4AM. Mungkin tak tahu kill yang terakhir tersebut diambil oleh Alpha ataupun tidak, tapi saya rasa
rasa sekarang ini memang betul-betul 4AM sedang mengganas. Circle juga milik mereka. Alpha hanya tinggal 2 orang pemain saja lagi. Tetapi Mafioso pastinya dia akan cuba untuk bermain dengan menggunakan mesin sedikit saja. Seorang pemain saja yang tinggal. Law saya akan mampu untuk membawa pasukan mereka sehingga mungkin tempat yang kedua, dan memang pasti sekarang di tempat kedua nak menang. Saya rasa mustahil. Sangat-sangat mustahil. Zone biru menjatuhkan si Mafioso dan pasukan 4AM mereka akan merusuh kawasan hadapan. Law dapat satu knockdown tetapi tetap winner-winner chicken dinner akan pergi terhadap pasukan 4AM. Ya, dan ini kita dapat lihatkan beberapa tim sebenarnya membuat satu perkara yang bijak. Kalau bukan masalah-masalah teknikal yang lain lah. Contoh seperti Team Secret tadi. Kalau Team Secret sempat untuk naik pun, apa yang akan berlaku kalau contoh dia orang dapat ratakan Alpha 7 ataupun dapat ratakan mana-mana pasukan lah kan. Dan kedudukan mereka itu sikit mustahil untuk panjat, tetapi yang paling penting sekali dia kena menafikan poin-poin ekstra kepada pasukan 4M, dan benda ni pun dikongsi bersama dengan BTR tadi. Dia ada satu orang, saya tak rasa dia dibunuh oleh orang lain. Mereka sendiri yang boleh dikatakan bunuh diri lah. Sebab 4M tak mati-mati lagi. Jadi bila 4M tak mati, kalau mereka yang menyerahkan markah itu kepada 4M, maka mereka telah menambahkan lagi pengejaran yang mereka kena lakukan. Jadi saya rasa ada beberapa perkara yang dibuat oleh tim-tim ni mereka buat dengan agak bijak. Biar menafikan markah itu daripada menambahkan lagi markah champion chicken dinner. Saya rasa semua pun dah boleh agak macam okay, 4M ni mereka di kedudukan yang baik sebab mereka nampak yang 4M ratakan footballist, mereka nampak 4M ratakan pasukan A1, mereka nampak 4M ratakan pelbagai lagi pasukan, mereka berada di tempat yang baik. Jadi ada beberapa in-game leader tentu dah tahu okay, 4M ni dalam kedudukan yang terbaik. Mungkin sekali dia ada dekat high ground yang paling cantik sekali dalam dunia, Miramar, paling hebat dalam galaksi dah. Jadi kalau kita pergi ke depan pun mungkin kita akan kurang 2 atau 1 orang, kemudian kita akan serahkan 3 atau 4 markah kepada 4M. Lebih baik kita bunuh diri je. Ya, betul-betul. Tapi sebenarnya saya juga agak tertanya-tanya apa yang berlaku terhadap pasukan Secret di mana mereka kesemuanya jatuh di tangan zon biru sahaja ketika itu. Dan saya rasa itu antara salah satu perkara yang agak menyedihkan untuk pasukan kita. Mereka ada peluang yang begitu besar sekali lagi. Tapi apa-apa pun kita saksikan tadi memang benar pasukan 4AM mereka betul-betul mendominasikan game kali ini dengan begitu hebat, begitu kuat dan begitu keras sekali untuk pasukan mereka dapat pula kedudukan yang terbaik lagi-lagi ketika tinggal hanya lebih kurang 3 ke 4 buah pasukan dalam bulatan kita yang ke-7 ke 8 sebentar tadi. Mereka juga tak perlu untuk berbuat apa-apa, mereka hanya perlu untuk menunggu saja. Kebanyakan kill yang mereka dapat ialah menunggu pasukan-pasukan musuh datang terhadap pasukan mereka. Miramar ini jikalau tempat ataupun bulatan yang terakhir di tempat-tempat yang berbukit bakau, pastinya mereka tak perlu pun untuk terlampau lari ke arah mana-mana pun. Mereka kena tunggu saja. Pasukan Zeus ketika ini nak try untuk rush tapi apakah daya, tak boleh buat apa-apa. Pasukan 4AM melihatkan segala-galanya. Mereka ada mata helang, mereka boleh saja untuk tembak satu, bunuh satu. Memang satu demi satu telah pun dibunuh oleh pasukan 4AM dan pastinya kita lihatkan tadi chicken dinner milik mereka, walaupun saya rasa mereka dapatkan lebih kurang 9 kill saja tak silap saya tadi. Ya, itu saya cakap. Sebab kalau Secret pergi naik ke atas, mereka akan menyerahkan markah mereka kepada 4M. Jadi saya rasa ini merupakan satu strategi yang dilakukan oleh pasukan Secret, iaitu mereka matikan 3 orang. Initially ini biasalah ini semua teori kan, di mana mereka jatuhkan 3 orang. So 3 markah tu dah tentu diorang tak akan bagi kepada 4M ataupun sesiapa yang menang dekat sini. Sebab sesiapa pun yang menang dekat sini dia akan tambah markah dengan begitu banyak. Kalau 3 tu memang sangat-sangat berharga. Lagi-lagi dalam kita punya carta ni yang beza dia memang 2, beza 4 markah, 5 markah. Jadi Secret telah melakukan satu perkara yang bijak dekat sini, iaitu mereka tahu gunung ni kita tak boleh panjat. Jadi kita matikan 3 orang kita dapatkan eye shot ini untuk letakkan di tempat posisi yang terbaik dia boleh pergi. Mungkin nombor 7, mungkin nombor 6. Dan orang dapatkan benda itu 2 markah tambahan dengan nombor 7 ataupun nombor 8 dengan 1 markah. Mereka dah ada 4 markah daripada kill. Mereka akan dapat sekurang-kurangnya 5 markah untuk Secret. Dan itu pun sudah cukup. Dan mereka nafikan 3 markah minimum kepada pasukan lain. Paling maksimum orang boleh nafikan markah ialah 4. Jadi mereka dah menafikan, okey, jangan bagi kill langsung kepada 4M. Kalau bagi dekat 4M, dah tentu diorang akan naik markah begitu banyak. Diorang sekarang akan duduk di nombor 1 sebab KDA pun rata awal.
Dan diorang pun tahu Nova SKF rata awal. Jadi nombor KDA ini dan juga pasukan SKF, mereka tak boleh fikir dah. Okay, kita tahu kita tak boleh bagi apa, diorang tak boleh ambil markah kita. Tapi 4M kalau bagi markah dia banyak sangat, dia akan bermaharaja lela dekat situ. Dan kita akan lihat kan 4M dengan 9 markah mereka dapat daripada kill, mereka akan dapat nombor 1 163. Dan tengok mereka begitu cantik sekali permainan daripada Team Secret. Mereka dah samakan markah mereka dengan pasukan KDA. Kalau Team Secret tadi dia bagi lagi 3 markah ataupun 4 markah kepada KDA, kepada 4M, mereka akan lagi jauh ketinggalan dekat sini. Tapi memang betul penukaran carta yang sangat dramatik. 4M, KDA, Team Secret, kemudian Nova SKR 133, kemudian Zeus dengan 120, Footballs dengan 119, sama juga dengan BTR 119 juga. Kemudian 113 untuk KP, kemudian RRQ dah turun. Ini rasanya macam antara beberapa, mungkin pertama kali kot dia turun dekat bahagian bawah ni, mungkin lah. Kemudian Alpha 7 110, Navi, TSJ, Airwolf, PW88, ASL dan juga A1 Esport. Memang betul RRQ pertama kali dia turun pergi ke